سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam surau tuan-tuan ini. Untuk kali yang pertama saya sampai ke surau tuan-tuan, sebab tu sesat sikit tuan-tuan ni. Depa bagi map dekat saya, map tu menipu saya. Bukan salah saya, salah map tu. Dia hantar saya masuk ke depan lorong halus depan balai polis Jelutong. Saya sampai tahun tu tak ada apa. Saya kata nak ceramah tak mana. Map kata dah sampai dah. Jadi saya sesat sampai pergi ke surau An-Najah mana pun saya tak tahulah. Tu yang terlewat sikit tuan-tuan ni. Minta maaf banyak-banyak. Saya sampai tadi ni di area ni awal. Saya sampai di area ni tadi lebih kurang jalan jam 6.45 tadi. Kira saya dan makan, saya dan minum apa semua lah. Sebab berpandukan kepada map tu lebih kurang 400 meter lagi sampai surau. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan lah. Yang mana yang nak marah terlewat tu minta maaf lah. Minggu lepas ada saya ceramah satu surau. Saya sampai lewat juga. Pak Long tu dia nak marah saya. 3 hari lepas tu meninggal. Sejarah lah. Hak mana yang duk marah saya, panjang ceritanya, pendek cerita tak panjang umur lah kan. Mana nak marah, tarik balik lah. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama sampai ke surau tuan-tuan yang alhamdulillah indah ni tuan-tuan. Surau yang indah, tempat yang berkat ni. Mudah-mudahan dengan adanya tempat sebegini rupa tuan-tuan, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, penduduk-penduduk di sini, amin. Mudah-mudahan adanya tempat macam ni tuan-tuan, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, amin. Dengan adanya tempat sebegini rupa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keampunannya juga kepada kita, amin ya rabbal alamin. Malam ni saya tak mau nak cakap lama, lebih kurang sejam 5 minit saya nak berhenti sebab saya nak kena bertolak ke Kuala Lumpur esok. Saya kena ada di Kuala Lumpur pukul 9 pagi program. Habis ni saya nak bertolak ke KL terus. Saya nak cakap tentang tajuk yang diberikan kepada saya, tentang nak cerita tentang mukmin sejati. Lebih kurang macam itulah tajuknya. Hari ini tuan-tuan, ramai di kalangan kita ni mengaku kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak menterjemahkan benda itu dalam kehidupan kita yang sebenar. Kita mengaku kata kita beriman kepada Allah, tetapi ciri hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah haram tak ada dalam diri kita. Senang cerita lagu tu
Kita cerita kata kita beriman kepada Allah ni maklum, tetapi akhlak dan tingkah laku orang yang beriman ini kita tidak buat. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tauhid, kita buka dalam kitab-kitab tauhid, dia tak lengkap sekadar kita hanya sebut amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dia tak lengkap, dia kena tambah pula wa bima qala Allah, hang beriman kepada Allah, hang kena beriman juga apa yang Allah Ta'ala sebut, firmankan di dalam Al-Quran, yang Allah firmankan di dalam hadis-hadis kursi. Kena terjemah. Hari ini kita cerita kita beriman kepada Allah, tuan-tuan. Wa bima qala Allah kita letak tahu mana? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa di sini yang tak beriman kepada Al-Quran? Angkat tangan. Tak ada siapa akan angkat. Sebab dia salah satu daripada rukun iman yang 6 tu. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Kita kata kita beriman kepada Al-Quran. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kita kata kita beriman kepada Al-Quran. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, tuan-tuan nak beriman betul lagu mana dekat Al-Quran kalau tuan-tuan pun tak faham apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Ustaz cengih awal, nak berhenti awal. Ada buat umbuk-umbuk berhenti lambat. Sejam bukan lama tuan-tuan. Saya kalau ceramah jemputan lagu ni paling awal pun saya berhenti sejam setengah. Malam ni saya nak berhenti awal sejam. Tu saya kena bubuh bagi cepat. Tuan-tuan kata tuan-tuan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Nak beriman kepada Al-Quran lagu mana? Sedangkan tuan-tuan pun tak tahu apa yang Al-Quran sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan pun tak tahu nak beriman lagu mana? Tuan-tuan kena faham daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wan nas. Ustaz, kalau lagu tu mampu Ustaz, kira kami ni kira tak beriman. Tak. Maksud saya, Allah Ta'ala bagi dekat kita sakit baki umur. Jangan duk perhabis ke arah lain. Kena faham Al-Quran. Amantu bir Rasul. Aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima qala Rasul. Kena ikut apa yang Nabi habaq. Kena ikut apa yang Nabi suruh. Kena tinggal benda yang Nabi larang. Kena ikut benda yang Allah Ta'ala suruh. Kena patuh pada arahan Allah. Kena tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Baru kita nak boleh mengaku kita ni beriman. Hari ini benda yang Allah Ta'ala suruh, haram kita tak buat. Benda yang dia larang, hatu kita nak buat. Ni problem kita. Setuju ke tak? Nampak tu juga mata ni macam nak marah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya bagi satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita buat. Arahan agama kepada kita pada dia, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Saya nak tanya tuan-tuan buat tak benda ni hari ni? Tak faham saya, tak faham. Ayat tu tak faham. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila mai satu berita daripada orang fasik ni tuan-tuan, kena selidik dulu berita tu sebelum kita nak buat apa-apa. Nak ulas ke, nak terima ke, nak komen ke, selidik dulu. Saya nak tanya tuan-tuan, hari ni tuan-tuan dapat berita, tuan-tuan tiba dulu ke selidik dulu? Tiba dulu. Tuan-tuan duduk dabik dada, tuan-tuan mukmin yang sejati, nak main ikut mana? Dia nak jadi mukmin yang sebenar ni tuan-tuan, dia bukan tengok bangsa kita, dia bukan tengok darjat kita, dia bukan tengok warna kulit kita, dia bukan tengok keturunan kita. Hang nak jadi mukmin yang sejati, hang kena buat betul-betul benda yang Allah suruh hang buat. Hang kena tinggal sungguh-sungguh benda yang Allah larang dekat hang. Saya bagi ayat tu ya baru tuan-tuan. Islam kata Allah suruh, Nabi perintah, dapat suatu berita, selidik dulu, baru buat keputusan. Sebab tu dalam Al-Quran, dia ada ayat dua-dua tuan-tuan, yang dekat-dekat. Wa huwa sami'ul alim, satu. Yang kedua, wa huwa sami'ul
Basir, dua. Ni anak-anak tahfiz belakang ni. Ya? Ni pelajar-pelajar tahfiz ni. Pelajar tahfiz. Tak. Tahfiz kilat. Tahfiz kena kilat. Dalam Al-Quran dia ada ayat, dua ayat yang dekat-dekat. Malam ni santai-santai ya maklum nak. Santai-santai ya, saya nak cakap santai-santai ya malam ni. Wa huwa sami'ul basir, satu. Wa huwa sami'ul alim, yang kedua. Tuan-tuan kaji tak dua ayat ni Allah Ta'ala nak suruh kita buat apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar daripada Mesir. Saya baru balik Mesir 2 minggu lepas, duduk di sana 10 hari baru ni tuan-tuan, pergi beraya di sana. Antara makam yang kami ziarah ialah makam Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar. Tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan, gaita-gaita lepa ni nak habaq punya pengaruh Syekh Mutawalli ni, Sya'rawi ni, gaita-gaita lepa ni ada yang sampai lah masih duk pelekat muka dia. Penghormatan rakyat Mesir kepada dia. Ulama hebat besar. Dalam satu ucapan dia, saya dengar dalam satu ceramah dia, dia kata apa dia? Kenapa ayat ni dia dekat-dekat? Allah Ta'ala nak habaq kaitan dia dengan inja'akum fasiqun binama'in fatabayyanu. Wa huwa sami'ul basir, hang kena guna untuk dunia. Wa huwa sami'ul alim, sifat Allah tu kena guna untuk akhirat. Apa dia? Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Sifat Allah ni kena guna di dunia apa dia? Satu benda yang hang dengar, kalau hang tak lihat, jangan komen, jangan buat keputusan, jangan duk ulas. Sebab apa dia? Benda tu belum tentu hang tak dengar, belum tentu betul kalau tak tengok. Banyak mana hari ni tuan-tuan kita dengar satu benda, terus bercerita ke orang. Bukankah Nabi kata, hang cukup dianggap sebagai penipu bila mana hang bercakap benda yang hang dengar ya? Bercerita ke orang, hai, hang tahu mana? Aku mendengar orang cerita. Nabi kata cukup hang dianggap sebagai penipu. Berapa banyak kita duduk dekat jelutung ni dia buat benda tu? Terkejut budak tu. Dengar ayat cerita, terus buat keputusan. Dengar kata haji kita tu, dia menikah 2 anak. Hang dengar mana? Hang tahu mana? Aku mendengar orang cerita. Hang duk bercerita ke orang. Fitnah kepada haji tu. Betul tuan-tuan nak sembang tuan-tuan beriman? Borah orang India kata. Benda yang hang tengok, hang tak boleh nak ulas, lagi hang tak dengar. Banyak mana tuan-tuan mata kita ni menipu. Tambah macam saya ni ada pakai spek mata ni, buang spek terus menipu. Betul tak? Pakai spek nampak elok, buang spek bukan nampak, tuan-tuan dia nampak kembang. Dekat nampak, jauh dia kembang. Terus saya duduk tengok tu orang perempuan tu, nampak macam bini saya belakang tu. Ni, saya buang spek. Lawak, nganduk marah pula. Bila saya buang spek, baru saya tahu tu bini orang. Kacau. Ni ada pakai spek ni jaga. Main surah tak pakai spek, main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Tak pakai spek. Main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Yang maklum tu pun duk ragas naik motor lelaki orang, kita pakai spek. Sampai rumah baru tengok ni, anak dia pak balik mak mana pula ni. Ni kata mata menipu, buang spek menipu dulu. Pakai spek baru nampak. Ni yang kata mata. Ustaz, saya tengok dengan mata saya ustaz. Hang tengok, hang dengar tak penjelasan dia? Tak. Dalam hidup kita ni dia ada 3, kita akan berhadapan dengan 3 golongan dalam hidup kita ni. Yang pertama, kita akan berhadapan dengan golongan yang suka dekat kita. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan orang yang dia ni kok mana, tak apa dengan kita ni okey pun tak apa, tak okey pun tak apa. Dan yang ketiga, kita akan berhadapan dengan orang yang benci kepada kita. Ni 3 golongan dalam hidup.
Saya pun ada 3 golongan ni, saya berhadapan. Tuan-tuan pun ada 3 golongan ni yang tuan-tuan berhadapan. Betul ke tak? Betul ke tak? Ada orang suka, ada orang benci, ada orang okey-okey dengan kita. Yang masalah kita ni dengan siapa dia? Hak golongan nombor 3 tu, hak benci dengan kita. Tuan Haji kita ni ada orang benci dengan dia. Satu hari orang tu pergi ambil gambar. Tuan Haji pergi dekat stesen bas. Pergi ambil satu orang perempuan muda. Orang benci dengan Haji. Perempuan tu turun bas, dia main salam dengan Haji, dia cium tangan Haji, dia peluk Haji, dia cium pipi Haji. Perempuan tu bukan bini Haji. Orang pun pergi cerita. Dia tak ambil gambar, dia cerita. Dia kata ni, semalam aku jumpa Haji kita. Aku kata dah, dia menikah nombor 2. Hang tahu mana? Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Dia pergi stesen bas, dia ambil satu budak perempuan, satu perempuan muda, peluk. Ui, aku tengok dia tarik. Ui tu. 6 harakat punya ui tu, dia tarik. Betul tak dia tengok dengan mata kepala dia? Betul. Tapi dia main tanya Haji tak siapa perempuan tu. Dia pergi cerita dekat orang. Hak yang kawan satu lagi tu duk kerja dengar, duk pergi sampai-sampai. Habis berapa ramai orang yang termakan fitnah. Orang yang hormat dekat Haji kita, dia tak hormat dah. Haji pun tak boleh pakai dengan betina pun Haji laju. Ada seorang tu dia sayang kat kita. Dia golongan nombor 1. Dia sayang dekat kita. Dia dengar cerita tu, dia main tanya kita, Haji, saya ni dengar orang duk bunyi kata Haji ni menikah nombor 2, betul ke? Haji pun tarik nafas banyak. Astaghfirullahalazim. Tak mereka kata Haji dia ada budak perempuan tu? Betul. Mereka tengok tu betul. Saya duduk dengan satu perempuan muda tu. Dia cium tangan saya, dia peluk saya, dia cium saya, betul. Siapa dia tu Haji? Tu anak saudara saya baru sampai daripada Kuala Lumpur. Anak saudara Haji. Aurat tak ngaji? Batal ayak semayang tak ngaji? Dia salam ngaji, dia cium dengan Haji, boleh ke tak? Mereka pergi kata bini muda Haji. Tak pasal-pasal Haji ni kena. Hak ni yang duk jadi law, tuan-tuan. Ustaz, saya tak buat macam tu, Ustaz. Saya tak buat macam tu, Ustaz. Betul ke hang tak buat? Betul, Ustaz. Hang buka Facebook, hang tak tahu apa kepala ekor orang duk heboh, hang dah tibai dah dalam komen. Tuan-tuan. Ni macam sehari dua ni, dia duk tibai isu gunung cerai Kedah. Tuan-tuan hadut jelutuk pun tibai sama ni. Padahal tuan-tuan tak pernah naik pun gunung cerai yang tuan-tuan duk naik Bukit Bendera. Ni boleh ke saya nak ulas sikit ni? Boleh ke? Ni marah pula. Saya bukan nak kata kat siapa tak. Saya nak ulas malam ni, tuan-tuan yang mendengar ceramah saya yang penuh surau ni, saya nak tuan-tuan jangan duk terlibat dalam budaya fitnah ni. Jangan duk terlibat dalam budaya mengumpat ni. Benda kita tak tahu, zip mulut. Tuan-tuan. Hanya kita tengok video yang lepas viral, tiba terus. Siapa duk naik gunung cerai? Semua khurafat. Ui. Tu haduk naik lena dekat hotel dia cerai atas ni bukan khurafat juga. Tak boleh, tuan-tuan. Kena bagi hak untuk orang buat penerangan. Bila dia terlibat dengan benda yang kita fitnah, benda yang viral, kena bagi ruang kepada dia untuk dia memberikan penerangan. Saya tengok dengan mata kepala saya. Mata kepala hang bukan dia percaya mata hang. Mata hang pun tak betul, kepala hang menggilung. Orang duk kata Ustaz Usam ni kasar. Bukan kasar. Saya cakap direct. Dalam bahasa Kodiang dia panggil straight the point. Sini tuan-tuan punya cakap tak boleh ke point. Saya nak bagi satu contoh mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak. Ni Pak Long ni ada anak. Saya pun ada anak. Cuma beza anak tuan-tuan dah besar, anak saya masih kecil.
Anak selalu masalah ke anak ni yang kita jenuh duduk bersilat ni anak lelaki lah. Saya pun sulung anak lelaki. 5 tahun tu pun jenuh bersilat. Tambah dia umur 15 tahun dah gila. Satu hari, cikgu telefon. Assalamualaikum pakcik. Ya, tuan. Ni saya nak bagi tahu ni anak tuan yang nama Muhammad Kamarul ni. Contoh. Awak siapa? Cikgu, ada apa cikgu? Dia ni seminggu dah tak main sekolah. Dia kena COVID ke? Ha? Seminggu dah tak main sekolah. Hai, cikgu cakap biar betul Muhammad Kamarul lain kot. Dah, Muhammad Kamarul bin Ismail lah. Ni anak abang kan? Ya, anak saya. Hai, seminggu dah tak main sekolah ni bang. Hai, dia kata pelik ni. Hari-hari dia keluar pergi sekolah. Dia bukan kira hari keluar tak sampai. Keluar tapi tak sampai. Dia memang keluar daripada rumah tapi dia tak sampai. Seminggu dah. Lah tak apa dah abang. Saya pun tak mau nak duk bahas dengan abang dalam telefon. Lah abang main sekolah. Saya nak tunjuk kat abang buku kehadiran. Abang main tengok. Pi sekolah buka-buka buku kehadiran. Kosong saja seminggu. Pi tengok dekat kelas. Memang tak ada. Betul tak dia tak main? Betul tak dia tak main? Betul. Kita tengok dengan mata kepala kita. Buku kehadiran kosong 6 hari, 7 hari. Dekat kelas tanya kawan-kawan kata tak ada, dia tak main seminggu dah cik. Ni balik ni ketak tangan ni gerak. Celaka dia mohong aku pagi-pagi dengan beg semua keluar. Celaka dia tak main. Celaka dekat mulut dia. Celaka tak guna punya anak, celaka. Sampai rumah tuan-tuan pegang rotan. Pukul 2 dia balik. Masuk rumah. Kawan balik sekolah. Dia buka pintu. Assalamualaikum bah. Hang pergi mana? Tak jawab dah salam. Hang pergi mana? Wina bah pergi sekolah. Hang cakap betul-betul. Tuan-tuan pun mangkit. Pang boh penampak. Siap dengan terajang. Kawan mengaji silat gayung tak ada putih 5 je ni. 5 tak ada putih. Dia kata guru mati hari nak putih 5 tu. Terajang balunya budak tu. Adil tak tuan-tuan buat benda tu dekat anak tuan-tuan? Adil ke tak? Tuan-tuan terajang pelunya sampai dia tak boleh buat apa? Adil ke tak? Adil ke tak? Tak adil ke tuan-tuan kata? Bila tuan-tuan kata tak adil, itulah yang tuan-tuan duk buat hari ni. Mai satu isu tiba dulu baru tanya. Kadang-kadang tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan tiba tu apa dia. Yang adil ni macam mana panggil anak? Ni, Hamai duduk. Nah, ayak, minum. Hang baru balik sekolah kan? Minum ya. Dia mau minum ke? Abah nak tanya hang elok-elok. Abah tak mau nak marah hang apa? Hang tengok tu, tali pinggang abah. Tali pinggang silat lah. Dia mengaji gayung macam ni. Dia kata hang tengok tali pinggang silat abah kat dinding tu. Aku punya mengaji silat sampai tak ada warna dah tali pinggang lepas nak bagi kat aku ni. Hebat lah. Tali pinggang tu sampai tak ada warna dah lepas nak bagi kat aku ni. Hang jangan bagi aku hangat. Aku tanya hang jawab betul-betul. Hang jangan bagi abah hangat. Abah tak mau buat hang, abah nak tanya hang. Cikgu telefon abah kata hang tak pergi sekolah seminggu dah. Betul? Dia pun sengah. Hang jangan bagi abah hangat. Hang tengok tali pinggang. Duduk ke mana tali pinggang tu? Hang tengok tali pinggang tu. Hang jangan bagi abah hangat. Hang tengok tali pinggang tu. Cikgu kata hang seminggu dah tak pergi sekolah. Betul ke tak? Dia kuih tinggi suara. Betul ya, abah? Ha, hang tak boleh jawab. Hang pergi mana? Pergi rumah kawan. Hang bawa orang tuang sekolah? 2. Hang tak pergi sekolah? Tak. Siapa yang hang tak pergi sekolah? Kata betul-betul. Pak, ayak mata aduk jatuh. Aku bukan nak bohong apa, aku nak tanya hang. Jawab betul-betul. Aku tak mahu hang bohong kan? Hang cakap betul-betul. Tak mahu hang ngaji sekolah tu. Ada mula betul. Aku bukan tanya hang nak ngaji ke tak. Aku tanya hang, abah tanya hang, awak hang tak pergi. Tak mahu ngaji sekolah tu.
Pasal apa yang tak boleh mengaji sebab apa? Duk kena buli. Baru kita tahu dia tak pergi sebab dia kena buli. Dia tingkatan 1, abang tingkatan 5 duk buli dia. Tu punca dia tak pergi sekolah. Kalau dia balik tuan-tuan duk sasah, dia terus lembek. Naya dak budak ni? Siapa dia buli hang? Ni sini dia tingkatan 5. Dia buat je nak hang. Pergi sekolah, dia suruh duit yang abah duk bagi sehari RM5, RM10 tu semua dia ambil. Abang tak makan, abah tu rehat, abang tak makan, semua duit dia ambil. Mau tak bagi duit, dia terajang, dia buat ni. Abah tengok ni belakang telinga ni lebam. Kena terajang minggu lepas. Ni belakang telinga ni. Awak yang hantar abang kat cikgu. Wah, kalau abang cikgu buat dia pun, abang kena lagi. Tu sebab dia tak pergi sekolah. Betul tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan buku kedatangan tu bulat 7 hari. Betul tuan-tuan pergi tengok dengan mata tuan-tuan dalam kelas, dia tak ada. Tapi tuan-tuan dengar tak dengan telinga tuan-tuan penjelasan daripada dia? Bila tuan-tuan balik baru tuan-tuan boleh buat keputusan. Betul pun cikgu, betul anak saya tak pergi sekolah ni, dia balik dah cikgu 7 hari tapi ada benda yang saya nak kena sembang dengan cikgu. Pergi jumpa cikgu. Ni cikgu, anak saya kena macam ni, anak saya kena macam ni, anak saya kena macam ni. Oi, cikgu kata saya tak tahu bang. Memang cikgu tak tahu sebab dia tak contoh kat cikgu, tak salah cikgu. Bawa anak kita pergi sekolah, cikgu. Ni dia habaq nama-nama ni 5 orang. Hak yang buli dia. Saya nak jumpa budak-budak 5 orang ni. Panggil budak-budak 5 orang duduk depan tu, tanya depa betul tak hang buat dia? Betul tak apa semua? Betul. Okey, hampa pergi masuk dalam kelas. Tu pakcik Nabi Yunus, aku nak bawa anak aku pergi jumpa doktor, buat kes, masuk dalam report polis. Selesai masalah. Ni orang yang beriman, dia tengok, dia dengar, baru buat keputusan. Hari ni kita main belasah ya tuan-tuan. Tuan-tuan, ni zaman ni saya nak abang kat tuan-tuan, ni zaman fitnah. Kita hidup ni Pak Long, kita hidup ni Mak Long, zaman ni dikatakan, dinamakan sebagai zaman fitnah. Zaman ni di antara garis pemisah, di antara hak dan batil sangat nipis. Ni garis pemisah di antara benda yang benar dan benda yang salah. Garis pemisah dia sangat nipis zaman ni. Tuan-tuan tak tahu yang mana benar, yang mana salah. Siapa benar, siapa salah. Tuan-tuan tak tahu. Sebab apa dia? Border dia sangat nipis. Hari ini tuan-tuan. Sebab ni yang pertama. Sami' basir. Sifat Allah ni kita guna waktu kita hidup di dunia ni. Yang kedua pula. Wa huwa sami'ul alim. Dengar, sami' alim, kena tahu. Jangan tak tahu, kena tahu. Apa dia pula ustaz yang ni ustaz? Kegunaan dia untuk urusan akhirat. Kita duk dengar, nak beriman, kena tahu. Saya nak tanya tuan-tuan tahu tak api neraka ni tempat Allah Ta'ala azab nanti ni? Tahu tak? Tahu. Berapa ramai di kalangan kita yang tahu dan dia takut? Perbuatan tuan-tuan hari ini nak membawa tuan-tuan ke syurga ke neraka? Saya nak tanya tuan-tuan, amalan syariah. Syurga tak? Syurga. Sebab nak pergi neraka? Syurga. Alhamdulillah. Subuh sembahyang tak? Tak. Lohor sembahyang tak? Tak. Asar sembahyang tak? Tak. Maghrib sembahyang saya dengar selama. Asyak tak tentu lagi. Kalau larat mayang tak larat tuang terus lagi dia kata. Mulut syurga. Mulut memang syurga. Tapi perbuatan kita ke mana? Quran hari ini berapa kali baca dah? Berapa ayat baca dah Quran hari ini? Istighfar berapa kali dah baca? Selawat berapa kali dah ucap? Zikir berapa kali dah sebut? Syurga. Mana istighfar ada lagi tuan-tuan? Quran baca ada lagi? Tak baca lagi ustaz.
Quran tu dia tutup sama dengan bulan Ramadan itu. Malam khatam Quran tadarus tutup. Alhamdulillah tak kami, alhamdulillah lah. Sepanjang Ramadan kami duduk baca Quran tadarus lah di surau kita ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali kami boleh khatam 3 kali. Dia dua lagu tu ke kita. 3 kali kami boleh khatam. 3 kali kami boleh khatam. Subhanallah, maklum hebat. Ya, 3 kali. Tu kalau ikut kami nak baca lagi masuk 4 kali, pengurusi kata cukup kami dekat tak beli ni. 3 kali tu dah. Tadarus. 3 kali kami khatam. Ya ke khatam? Hang khatam Quran ke? Kita khatam Quran ke? Kami tadarus. 3 kali kami khatam. Alhamdulillah dah. 3 kali khatam. Ramadan ni 3 kali. Dia duduk tekan 3 kali tu. Dia duduk habak dia kemas lah dia boleh khatam Quran. Betul ke khatam Quran? Orang dah tadarus dengan orang dulu tadarus sama ke? Orang dulu tadarus, kalau ada 10 orang, 10 tu dia akan menyemak bacaan. Walaupun dia tak baca, kawan dia baca, dia akan tengok. Lah punya tadarus, tang dia baca, ya dia tengok, kawan baca, dia tuang balik. 3 kali khatam. Khatam apa? Betul tak saya kata ni? Dulu kita baca orang tengok. Orang baca kita tengok. Bila kita tengok, automatik dalam hati kita akan baca sama. Bila dia khatam, kita pun khatam. Lah ni yang khatam tadarus tu, bukan orang yang tadarus. Majlis tu yang khatam. Sebab tu kita pun buat majlis khatam Quran. Yang khatam majlis tu bukan kita. Kita dapat apa dia pahala kita baca tu? Kita dapat apa dia akan melekat dengan duit raya? Tak ada kemas 3 kali kami khatam, tak ada kemas lah. Hak khatam majlis tu bukan kita. Boleh kata aku tu, macam nak marah ya? Ni saya tak kata kat surau tuan-tuan ni, saya cerita tempat lain ni. Lebih kurang surau kami. Kata manusia lah aku tu. Tuan-tuan manusia ni tetapi tak mana pun perangai serupa tu. Yang kata manusia ni, perangai serupa tu, tuan-tuan tak payahlah. Saya tak boleh duduk dah jelutung ni Ustaz. Sebab siapa? Hak duduk sini, semua perangai macam lutung, tak boleh duduk Ustaz. Tak guna. Tak nak pergi mana? Tak nak pergi pindah duduk kampung Ustaz. Kampung saya pun perangai serupa tempat tuan-tuan lah. Yang kata manusia ni. Tak ada lari mana tuan-tuan pergi negara lain pun serupa tu lah. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak dalam kawasan tuan-tuan ni hak jenis sembang pandai? Semua benda dia tahu? Ada? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, abang tak ada. Kalau ada abang ada. Maklum, ada tak jenis sembang pandai dalam kawasan ni? Ada ke tak? Ada. Semua benda dia tahu. Tak ada benda yang dia tak tahu, melainkan dia tahu belakang. Baik kita nak sembang dengan dia, kita kena kata kat dia, lah ni Haji, apa benda hak Haji tak tahu? Kita nak sembang di kedai kopi ni, tanya dia ada apa benda yang Haji tak tahu. Dia tanya pasal apa pula? Hak tu kami nak sembang, senang Haji tak bercabut. Sembang bak kapal terbang dia tahu pada hadiah tu bukan kata kapal terbang tak nak naik. Airport bayar lepas pun tak nak pergi kan. Dia boleh ulat bak kapal terbang. Rupa dia bisa bawa kapal terbang 16 tahun tu. Tanya dia kita dah sembang, oi kata aku tak naik kapal terbang ni, aku saya dia naik dengan dia turun. Dia duduk atas tak apa dah. Masa dia nak naik tu aku saya. Aku saya dia naik tak lepas je tu, hak tu aku saya. Dan dia duduk atas tu tak apa dah. Hak kawan ni kata aku tak naik dengan duduk atas tak apa, aku tak turun. Aku duduk turun kat tu, kat airport tu, tengok tu dia duduk turun, duduk tengok meter tu 438 km sejam ni. Seriau dia turun sekali break balik pula baru berhenti. Dia kata seriau. Ada macam-macam orang. Kita duduk sembang ni, kita bisa duduk naik kapal terbang. Dia tak nak naik, dia masuk. Bukan macam tu. Dia ulang. Dia apa jangan takut, dia bila naik tu, dia okey dah, dia naik tu tak ada apa dah. Dia naik tu dia tak ada apa dah, semua sistem dah diset dah. Padahal dia pun naik kerih ya, pak mentua kan, bukan ada apa benda ni kan, sembang cukup pandai. Motor kerih pun harap yang balas yang pak mentua lah. Ada jenis tu? Ada.
Dalam masyarakat tuan-tuan ni ada tak hak jenis kedekut? Kedekut piang dengan iblis dia kedekut lagi. Oh, berkira tuan ni. Ada tak? Tempat saya apa ada? Berkira. Hak orang dia kira nak kedarah ya. Hak dia kedekut nak mampus. Ada tak maklum? Ada. Kat tempat tuan-tuan ni ada tak hak jenis penting diri? Ada. Ni budak-budak ni jawab dekat ni pada taram lama dah orang tuan-tuan ni kan. Malam ni ustaz tanya kami nak bubuh. Ada ke tak? Nampak? Penting diri, kedekut. Budak ni kata daripada aku mula beranak sampai aku bersunat dah. Duk sangit tu dia raya tak guna Allah ni. Bila lepas tak mau pergi bersalam dengan dia. Berkira. Harga kangkung pun naik dah lah tuan-tuan. Duit raya tak naik. Duk sangit lagu tu. Pergi bersalam sangit. Sampai budak-budak ni kata rumah tu tak pergi. Tak apa. Buat hui tangan dia bersalam. Sangit tu ada kata. Dalam masyarakat kita ni ada tak jenis pemurah? Oi, tak berkira langsung tuan-tuan. Ada? Ada. Tak berkira. Surau ni habak lah nak apa semua sampai. Habak. Ni kita nak kutip duit lah, nak buat, nak tukar kapek baru. Ni kapek ni baru kot. Nama lah. Baru ha. Tu pijak pun duk tenggelam. Ada satu surau tu maklum saya pergi tebal maklum kapek dia. Kira kita duduk bersila nampak kepala ya, badan tu habis dalam tu. Tebal. Tebal. Nampak leher nampak. Badan semua terlom dalam tu. Ni kita nak tukar kapek ni tuan-tuan pengurusi hidup umum tu. Kapek kita Allah ni pun Allah sujud pedih day ni. Di kita pihak surau dah pergi tengok kat kedai kapek, kita nak bubuh kapek macam dalam raudhah. Ini dia ni. Kan. Kopi ori ni. Macam raudhah. Dia tanya lah raudhah, tahu nak raudhah? Yang cerita hang ni. Dia kita buka wakaf dulu. Buka wakaf kan ada orang sponsor seorang. Wakaf. Sekaki berapa dulu minta dia? RM14. Allah. RM14 ya. Gagah dah buh 15 kan. 14 nak pecah duit bayar. Ni kita nak tukar kapek ni. Ni saya nak cerita orang ni. Sekaki RM15. Ada golongan pertama, sama-sama hari habak tu dia main habak dah. Simpan kat aku 10 kaki. Ada tak jenis tu? Simpan aku 10 kaki. Dia pun tak ada beli 10 kaki tu baru nak pergi jolok duit. Dia telefon pula. Simpan lagi 10 kaki. Hak tu bini aku punya. Dia pun nak naik motor nak pergi ambil duit kat bank. Telefon pula. 10 kaki lagi tambah. Oi. Lepas kita kata hang ni. Hak 10 awal pun tak bayar lagi. Dia kira dia tambah 10. Dah dia kata hang simpan tu dah. Ni mak mentua aku nak 10. Last sekali sekerat surau ni adik-beradik dia ajar dia kempen. Ada tak jenis tu? Ada. Hang sama-sama habak. Kira dia dulu lah. Jenis pulut nak buat kebajikan ni. Tak kira. Ada jenis nombor 2. Komplain. Tak habis-habis. Dia isau kau keluar. Kapek duk elok lagi nak tukar buat apa ni. Aku. Tak boleh aku tu. Haram sekaki pun tak ambil. Komplain kan lebih. Ada tak jenis tu? Sebab apa? Tu manusia. Tuan-tuan nak pindah pergi tak mana? Aku tak mahu. Ya, mambat. Aku tak mahu pegang mah surau ni. Meluat. Cakap. Aku tak mahu. Hampir duduk tak mana. Hak jenis tu dia tak ada. Jadi kaki komplain ni apa? Dia tak buat dia kerja komplain ni. Ni yang kata kepala. Tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan kata aku tak tahulah cara mereka fikir tu macam mana. Tuan-tuan. Memang cara kita fikir takkan sama dengan orang yang fikir. Sebab apa dia? Orang ni dia macam-macam. Dia tak semacam. Macam-macam. Kalau semua orang ni satu kepala, senang. Tuan-tuan cuba tengok manusia. Tuan-tuan ni. Tadi saya nak main tadi ni. Duduk atas jambatan tu. Dia tengok ada satu brother tu dia naik motor tu. Ni dia. Dia punya handle. Bisa tengok tak? Dia naik handle lalu tu.
Henden lagi tinggi pada kepala. Kita duduk atas kereta, kita heran dia ni bawa kok mana ni. Dia nak kena. Mesti tengok lah. Ni motor apa? Harley Davidson apa? Oh. Apa baru duduk gayut orang tu. Kalau kita tengok uduh lah. Kita tengok otak dia elok. Hak tu kata bukan sama. Tak lengok kau lah. Dia beli motor tu guna duit hang ke? Ada. Henden tu dia pergi tukar, dia guna duit hang ke? Dah. Dah duk ingat apa? Ada pula naik motor tu, henden peduk lagu tu. Kita kata ni dia tak lengok ke? Memang tak sama yang kata orang. Ni yang kata orang ni dia macam-macam, dia tak semacam. Sebab tu tuan-tuan janganlah, tuan-tuan tak payahlah, tuan-tuan fikir bab orang ni, gila lagu tu kan. Lah saya nak buat, tuan-tuan buat benda hak tuan-tuan rasa betul, tuan-tuan buat. Hang nak naik henden lagu tu, hang rasa selesa tak? Selesa. Hang kata orang tak? Tak. Hang punya henden tu, adakah bid'ah nak hadis kata tak? Saya bismillah. Naik lebih mana pun. Cuma nak pesan, motor tu biar main masjid kerak pada pergi kerabi. Betul tak? Motor tu masjid jarang nampak. Duk nampak danuk dengan kerabi lah. Mampu ni dia. Malval lepas mandi bulu ketiak basah sampai kerabi kering dah. Ni duk sampai kerabi. Masjid tak nak sampai. Ni yang kata orang. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan. Kita nak sebut kata kita yang beriman ni, bukannya senang. Kalimah iman ni tuan-tuan, kalimah mukmin ni bukannya senang. Kalimah tu berat. Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, bisa dengar nama ni? Imam Jalaluddin As-Sayuti. Saya dengar nama ni misal Ustaz. Imam Jalaluddin As-Sayuti kata apa dia? Kalimah mukmin. Kalimah mukmin. Mim waw hamzah, mim nun ya nun, mukmin. Mim hamzah ya mu, mim ya nun min, mukmin. Apa perkataan tu? Mim waw hamzah, mu, mim ya nun min. Mim waw hamzah, mim ya nun. Tak mau ada eja hak yang ni. Nak. Betul eja dia. Mim waw hamzah mu, mim ya nun min, mukmin. Berapa kalimah? Berapa huruf? 6. Di atas satu kalimah tu ada 6 huruf. Sebut mudah tak? Mukmin. Imam Jalaluddin As-Sayuti kata, kalau ditimbang 6 huruf tersebut dalam satu kalimah dengan 7 petala langit dan bumi, lebih berat 6 huruf tu daripada apa yang ada dalam bumi dan isinya. Lebih berat 6 huruf tu. Mukmin tu lebih berat daripada bumi dan isinya. Nak abang apa dia tuan-tuan? Bukannya senang. Sebut senang. Aku orang beriman. Aku orang beriman. Aku orang beriman. Akhlak dan tingkah laku hang menggambarkan tak hang ni seorang yang beriman. Jangan kita jadi golongan yang pandai ucap tapi tak pandai buat. Malam ni saya nak minta dekat tuan-tuan, jaga 2 benda ya, nak jadikan kita orang mukmin yang sejati ni. Malam ni saya tak mau habaq banyak-banyak sebab takut tuan-tuan tak dan buat. Cakap banyak pun takut tuan-tuan tak dan buat. Boleh? Yang kedua, takut tak ingat. Yang pertama, takut tak dan buat. Yang kedua, takut tak ingat. Sebab apa dia? Apa hang tak bawa? Buku apa hang tak bawa? Betul-betul 2 biji peluru, 1 pistol tu kan? Betul-betul bawa tu kan? 2 biji peluru,
Satu pistol. Hak tu yang dia bawa. Apa dia bawa? Tu takut nak habak banyak-banyak. Takut tak ingat. Tak ingat. Ni saya nak habak dua ni malam ni. Boleh tuan-tuan? Yang pertama saya nak minta dekat maklum Pak Long yang duduk di Jelutong ni. Saya nak minta yang pertama pada dia. Maklum Pak Long. Yang pertama, kita nak jadi mukmin yang sempurna. Mukmin yang kamil. Yang sempurna ni. Yang pertama saya minta lah tuan-tuan. Tolong jaga Al-Quran dalam hidup. Boleh tak kita mula mentadabbur Al-Quran? Sebut ya, tadabbur Quran, tadabbur Quran. Bila orang tanya menatang apa tadabbur, dia pun tak tahu nak apa. Oh, dia kata menatang. Bukan. Bahasa orang kita ni kalau tak tahu, dia panggil menatang. Ni masalah. Kadang-kadang kita tak tahu. Dia minum ayak kan. Ni, ayak menatang apa sedap. Ayak menatang. Ayak menatang apa sedap. Tak tahu lah, Penang lebih kurang lah kot cakap macam. Kalau kampung kami, menatang semua. Ikan menatang apa sedap, dia mau menatang. Kan? Dia naik kereta. Kawan depan kona tak pergi sekena. Dia kata celaka sungguh menatang ni. Padahal orang bawa kereta tu bukan menatang. Orang utara ni apa pun menatang. Dia tanya, tadabbur tu menatang apa? Bukan menatang. Tadabbur Quran tu apa dia? Tadabbur. Tuan-tuan, kita tak mau jadi golongan yang tinggal semangat Ramadan, balik dengan Ramadan macam tu yang itu ni. Ramadan. Ni habis dah. Masuk maghrib tadi, habis dah. Cukup dah kaya-kaya, cukup lah, stop lah. Habis dah. Puasa 6 berharam tak buat lagi, habis dah. Puasa 6 berharam tak buat lagi. Duk sembang deras tang tu. Jana Pak Long, puasa 6. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey Pak Long nak, alhamdulillah. Tinggal berapa hari je Pak Long? Tinggal 6 lagi. Habis dah, tinggal 6. Dia kata hak sebulan tu pun gagah nak mampu Ustaz, tak tambah 6 lagi, berkedak dah lah. Ramadan hari itu tuan-tuan, alhamdulillah. 2 tahun Allah Ta'ala uji kita dengan Ramadan. Tahun pertama tak boleh mayang tarawih langsung di surau, mayang di rumah. Tu pun mayang, tu pun haram tak. Tanya dia awak, Pak Long tak mayang. Pak Long tak mayang, tak berapa tak nak makbut takbut tu Pak Long tak tahu. Tak tahu tak payah buat. Oh boleh tak buat? Lah Pak Long boleh. Lah ni baru tahu. Haram tak mayang, tak tahu nak sebut makbut takbut. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal, dia tak tahu. Dia duduk makbut takbut. Takbut makbut. Tak tahu dia sebut nak tahu apa. Dia kata janji bunyi. Dia kata yang janji bunyi. Dia kata terawih 20 tu. 20-21 dia boleh terawih sekerat. Lepas gempak dah sekerat. Okey, duk naik ribu-ribu waktu tu. Dengan mayang pun jarak-jarak. Tahun ni Allah Ta'ala bagi nak masuk Ramadan endemik. Haram dia tak main buat. Bukan orang lain kot Jelutong ni. Terawih hari tu surau penuh tak? Malam pertama. Malam-malam lah. Cerah masa depan. Cerah masa depan. Batu raya mengejut tuan-tuan duk hingat. Raya mengejut nak hingat apa tuan-tuan takut mati mengejut. Raya mengejut tuan-tuan hingat. Oh, tak ada nak beli apa. Nak makan apa. Dia buat begitu. Kok belah Langkawi cakap betul. Orang Langkawi, hak piau Langkawi cakap tu. Tak ada beli apa. Nak makan apa. Dia buat begitu kan. Dia ingat. Bukan kata tuan-tuan saya pun tak ada beli apa. Raya pertama siapa pergi rumah saya semua makan mi goreng. Apa ni, Maggi goreng. Dia kata Maggi goreng tak tu pun aku jamu juga. Mau aku tayak kosong nak kata apa. Oh, pekat kelang kabut tuan-tuan. Raya mengejut. Tak ada nak buat persiapan apa lah. Tak ada nak buat persiapan apa lah. Lepas lah. Hak di Sabah tu 6 rakaat dah mayang terawih. Tak tahu orang buka. Oi, balik oi, esok raya. Terawih apa? Balik lagu tu lah. Lenguh saja. Dia kata boleh malam ni. Tuan-tuan. Kelang kabut tak raya itu ni? Kelang kabut tak? Tak ada buat
Persiapan. Tu tak ada buat persiapan raya, tuan-tuan Kelang Kabut. Tuan-tuan nak mati tak ada buat persiapan, agak-agak kalut lah. Agak-agak kalut lah. Awak tuan-tuan nak mati, orang pergi tengok anak bulan dulu. Tengok anak bulan tu abang, Haji Karim mati tahun depan. Tak ada. Kalau raya hari tu tuan-tuan tak ada buat persiapan, tuan-tuan kalut. Hak duk ambil tempahan balut ketupat. Dia balut ambil ke siang. Orang kata kami tak kira, kami dah order kat hang ketupat, balut ambil ke siang. Tak dan, nak buat ustaz tak dan. Tu baru hang nak sambut raya, hang tak dan buat persiapan, hang kalut. Lagu mana hang tak dan buat persiapan nak mati? Kalut ke tak? Istighfar tak cukup. Sembahyang tak cukup. Quran tak cukup. Selawat tak cukup. Zikir tak cukup. Agak-agak lagu mana? Quran berdebu dalam rumah tak nak baca. Pak Long, mari kita berubah Pak Long. Benda yang paling hampir dengan kita adalah kematian. Kita tak tahu bila, tapi dia duk ada dengan kita. Dia duk ada dengan kita, Pak Long. Cukup time, dia piak jalan. InsyaAllah saya tak yang muda lagi. Mati bukan syarat tua. Ada syarat mati kena tua? Tak ada. Syarat mati bukan tua. Habis tu ustaz syarat mati apa dia? Syarat mati hang hidup tu syarat hang kena mati. Syarat mati hang hidup tu tanda hang akan mati. Oh, baru tahu. Tak payahlah duk kira lidah pendek. Makin pagi duk je lidah. Panjang ye. Pendek lagi. Dia mengaji mana? Tak tahu syarat mati lidah kena pendek. Makin pagi. Habis daripada pak sampai kanak. Dia suruh jelik semua. Jelik tengok panjang ke tak. Telinga jatuh. Dia ingat telinga jatuh. Bagi duk kelepiak telinga tu. Tak jatuh ke ni. Dia memang subuh. Dia duk pegang telinga kawan. Hang ni kau rasa macam jatuh sikit lah. Halau ke kawan semua jatuh. Halau ke dia semua elok. Tuan-tuan, tak tahulah saya tak mahu nak komen lah, cuma nak abang. Tanda kata kita nak mati, bila mana kita hidup, tu tanda kita akan mati. Ni tuan-tuan hidup ni, maknanya kok mana pun tuan-tuan, mati ni kena. Cuma tak tahu bila, siapa dulu kita tak tahu. Di antara Mak Long dengan Pak Long dengan saya, siapa dulu? Kita tak tahu. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Mungkin. Dan tuan-tuan tak mustahil benda berubah. Tak mustahil saya kemudian tuan-tuan dulu pun boleh jadi. Tuan-tuan dulu saya kemudian pun saya tak ada masalah. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun saya redha, tak ada masalah. Saya sihat lagi ustaz. Tak ada apa. Tak ada apa. Batuk sikit-sikit ya. La haula. Tuan-tuan biasa baca tak kisah Firaun? Firaun ni Pak Long ada yang cerita tak pernah demam. Ada yang cerita Firaun ni dalam hidup dia punya sihat, batuk pun tak. Firaun ni batuk pun tak. Batuk pun tak. Makna apa dia Firaun tak pernah batuk tuan-tuan? Makna apa dia? Sihat. Makna dia tak nak hisap rokok. Dia tak pernah hisap rokok. Firaun tak pernah batuk. Tuan-tuan hisap rokok batuk macam dia. Dia kata saya batuk kalau rokok sendiri, kalau rokok orang tak batuk Ustaz. Mampu kena kat hang semua. Kalau rokok saya beli tu dia ada batuk kat Ustaz. Mau tutup rokok kawan tak ada batuk apa. Firaun mati tak? Mati tak Firaun? Mati. Syarat mati bukan kena sakit.
Ada orang tuan-tuan kencing manis 40 tahun tak mati. Mai satu budak kencing kawan 4 hari kena katok mampus tuan-tuan. Hak kencing manis duk makan ubat 40 tahun tak mati, hak kencing kawan mampus dulu. Sebab tu kena buat persiapan. Hoi pakat kelang kabut lah Ramadan baru ni. Saya tuan-tuan sampai lah ni saya duk terfikir. Tak tahulah tuan-tuan, saya ni contoh. Sampai lah saya duk terfikir. Terfikir apa dia ustaz? Ramadan tahun ni dia belah, tinggal kita ni mengejut. Senang istilahnya lagu tu lah. Dia belah balik tinggal kita tanpa sempat kita nak say goodbye dekat dia. Tiap-tiap tahun kita dan hantar dia pergi dekat pintu, bye-bye Ramadan. Panjang umur, kita jumpa lagi nak Ramadan dan bye-bye. Tiap-tiap tahun. Tahun ni kita tak dan nak bye-bye dia. Istilah lagu tu lah. Saya sampai lah saya duk fikir. Ustaz fikir apa dia ustaz? Sampai lah saya duk fikir, adakah Ramadan dia buat lagu ni sebab dia benci dekat kita? Dia marah dekat kita. Dia meluat dekat kita. Dia menyampah dekat kita. Sebab dalam keadaan dengan cara kita meraihkan Ramadan tu tak tahu mana. Adakah Ramadan ni benci dekat aku? Adakah Ramadan ni meluat dekat aku? Adakah Ramadan ni menyampah dekat aku? Saya sebelah saya tanya. Kalau Ramadan tu orang tuan-tuan, dia nak terasa tak dengan kerja buat kita? Kalau Ramadan tu orang, dia tak ada balik, kita duk halau balik dah. Duk dengar lagu raya, tu halau balik lah tu. Dia tak ada nak balik, kita dah mula duk buat persiapan nak raya dah. Mudah faham dia lebih kurang lagu ni lah. Maklum pergi rumah menantu, beg tak ada awak masuk dalam bilik, baru tak atas meja dekat ruang tamu. Menantu tanya dah, mak nak meduk berhari agak-agak. Rasa lagu mana? Dia tak ada apa pun tuan-tuan. Kita dah tanya dia, nak balik bila? Agak-agak, nak balik bila? Rasa lagu mana dia tuan-tuan? Dia kecil hati kedok dengan kita ni. Dia terasa kedok dengan kita ni. Ramadan, adakah kamu benci kami, kamu belah balik lagu tu Ramadan? Adakah kamu menyampah dengan kami Ramadan, kamu belah balik lagu tu ya? Tahun depan aku dah nak jumpa lagi dengan kamu Ramadan. Ustaz, saya tak tahu lah ustaz. Ada orang raya keempat baru ni meninggal dah tuan-tuan. Ramadan baru ni lah dekat dia. Tuan-tuan rasa tuan-tuan dah lagi jumpa Ramadan tahun depan. Mau tak kiamat, Ramadan tu dia main lagi tuan-tuan. Tuan-tuan nak duk fikir dia. Dia kok mana pun dia main lagi. Hak masalah ni kita. Nak dan ke, tak dan ke nak jumpa dengan dia tuan-tuan. Dia kok mana pun dia main. Ni kita kok luruh kok tengah jalan. Sebab tu saya nak minta ambil semangat Ramadan baru ni. Kalau dalam bulan Ramadan tuan-tuan boleh baca Quran, sebab apa tuan-tuan tak boleh baca luar Ramadan? Adakah tuan-tuan hanya beriman Allah wujud dalam bulan Ramadan ya? Adakah tuan-tuan yakin Allah Ta'ala hanya ada dalam bulan Ramadan ya? Tak ustaz. Habis tu, pasal apa luar Ramadan hang tak boleh buat ibadat? Hang tak boleh buat apa benda yang hang buat dalam bulan Ramadan itu ni? Sebab tu maklum, tadabbur Quran ni lagu mana? Yang pertama saya nak abang, tadabbur ni yang pertama, siapa yang tak reti baca, tolong belajar. Saya boleh baca dah ustaz. Maklum, paklong, baca Quran ikut tajwid, bukan ikut sedap mulut. Masalah lah kita baca ikut sedap mulut. Wal adiyati dhabham pal muriyati qadham. Maklum duk mana? Maklum jeluntung. Baca Quran bukan ikut lahjah jelutong maklum oi, kena ikut slang Arab. Siap dengan curi nafas. Kita kata maklum tak elok curi nafas, dia jawab balik curi pun hak sendiri bukan hak orang. Kata. Tuan-tuan baca ikut bahalah. Jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
Iyyaka na'budu wa ringan dia tangan nak pergi penampak sekali. Hang baca belajar ke tak? Belajar mana? Nak belajar tu apa dia ustaz? Yang pertama kena belajar tajwid lah. Kena belajar tajwid nak baca. Baca Quran kena bertajwid. Dah belajar tajwid, tuan-tuan tengoklah. Kalau kita habis masa dengan Quran ni, masa kita dah nak buat benda ni. Yang pertama belajar tajwid. Lepas belajar tajwid, Nabi suruh pula baca Quran biar berlagu. Alaikum bitaghanni. Nabi nak kita baca Quran ni biar berlagu. Lah kita baca Quran ikut berlagu ke tak? Sebab apa Nabi suruh berlagu dulu? Antaranya sebab nak membezakan mana Quran mana syair. Orang tanya tak tahu berlagu lagu mana? Dijawab oleh ulama, kalau hang tak erti sangat berlagu, baca Quran biar hujung tu panjang sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bagi lagu lah. Dah belajar berlagu. Yang ketiga belajar apa dia pula? Belajar tafsir pula. Faham Quran. Habis masa lagu tu. Dah tuan-tuan tak ada nak buat benda lain. Yang kedua maklum dah belajar kena apa? Dah belajar kena baca lah. Ni nak tadabbur. Kena baca. Dah baca nak buat apa pula ustaz? Dah baca kena hafal. Quran ni kena hafal. Oh, baru tahu. Ni nak bungkuih buah dalam kain kapangan kita tu nak bungkuih apa? Bungkuih lagu. Nyanyi kerak pada duduk baca Quran. Allah. Tak tahu. Apa benda tak apa? Yasin tiap-tiap minggu baca. Haram tak apa? Betul tak? Tak ambil berat. Tak ambil berat. Mic ni pun Zat dia bunyi. Zat dia bunyi. Tahu lah pukul 9 pun. Pasal ni pun adjust bateri cakap pukul 9 ni kot. 5 minit lagi boleh? Boleh? Ni duduk geram tak habis ni. Tiap-tiap minggu dia duduk baca Yasin. Haram dia tak apa. Lagu dengar 3 kali dia apa dah. Daripada Tok Wan ambil ke cucu. Dengarkanlah. Dah minta Tok Wan ambil ke cucu. Yang Yasin tu haram dia tak apa. Bukan ketawa halah. Tok Wan nak mati esok lusa pun. Duk ribah kat telefon. Cucu ajak buat TikTok. Dia pening. Kadang-kadang kita duk tengok Allah. Tok Wan. Pepak mi pun tak putus dah nak main juga TikTok. Cucu ni pun tak payah duk ajak lah Tok Wan buat benda-benda tak ada faedah tu. Balik raya. Hak tutup lampu tu Pak Long. Tok dengan Tok Wan. Tok lagi kesak ambil tu selek terus Tok handphone tak ada. Nak main juga TikTok. Tak salah kita tu marah tak. Ustaz Usam kecam pemain TikTok pula dah kena maki peri pula saya tadi. Apa? Surah Sejadah duk dengar pagi Jumaat. Pagi sudah tak apa? Tak. Duk main bayar. Sebab tutup imam surah ni tak ada lah. Ada surah tempat lain. Dia bubuh tutup imam dia bubuh terus. Gantung terus. Surah tu. Sebab apa dia? Takut lekat. Makmum tak boleh tegur. Bukan sebab dia tak apa. Dia takut lekat. Hak makmum belakang cakap ke depan. TikTok belakang kan. Tu yang dia bubuh depan takut dia lekat. Saya kena dah tuan-tuan. Pagi tu saya jadi imam. Ni cerita 4-5 tahun lepas kan. Lekat. Tak ada siapa boleh tegur ke belakang. Sujud jadah tu bangkit. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Anil tu dia tak main. Bangkit. Tatajafa junubuhum. Anil tu dia tak main. Tatajafa. Duk tataja. Pak Long duk surah nombor 2 belakang tu dia meluat dengar kot duk tataja.
Dia pun tegur, qul huwallahu ahad. Habis awal terus subuh begitu. Habis awal terus subuh begitu. Mujuk debuh qul Allah, kalau debuh inna apa inna lagi awal kan. Duk dengar tiap minggu sampai kesudah tak apa. Tolong saya minta nombor 3. Hafal Quran. Dia nak duduk dengan kita, dia nak teman kita sampai dalam kubur. Siapa lagi nak teman tuan-tuan kalau Quran tak teman? Semua nak mati belakang ni. Kubur, bisa tengok kubur. Tali kubur mana? Jauh tak? Masjid Aisyah Melayu dengan masjid dulu tu. Jauh tak lah. Pergi masjid ni apa? Naik van ke naik motor? Mayat naik motor ke naik van? Sebab tu yang mereka beli Velfire tu. Sebab mayat tak mahu dah naik Econovan, tak mahu dah. Mayat pun tak mahu naik van dah, dia naik Velfire. Oh, dia lepas mesyuarat, aduan daripada mayat-mayat se-Malaysia. Dia tak mahu naik van dah. Sakit pinggang, esok mampus. Dia kata, kami pun nak rasa juga Velfire. Yang lah bukan beli Velfire Alphard lah. Tak mau komen lah tu, saya tak mau komen. Cuma kalau tuan-tuan duk heran saya pun orang duk pakai Velfire Alphard. Sebab mayat-mayat yang dah meninggal, mereka mangkit mesyuarat macam ni. Mereka usul kat pihak masjid, nak Velfire. Mereka kata pula dalam tu, mereka kata menteri ada naik Velfire, kami pun nak rasa juga lah. Tu bukan Velfire. Mayat ni mana dia nak komplain tuan-tuan. Sobat mampuih pun dia tak komplain apa. Ada, main-main kubur. Tuan-tuan nak tarik dia mangkit duk. Ni abang kata imam tukar sobat lengoh. Dia kata tak ada. Haduk sedap tu, haduk pulas sering tu, sedap. Tuan-tuan pergi kubur. Cuba tengok kubur tu tuan-tuan. Hak kita nak duduk dalam kubur tu. Apa dia nak teman kita? Hanya ulat dan kalajengking. Nak teruk lagi aneh-aneh. Kubur aneh-aneh penuh. Yang kita duk takut ni lawa ni pasal apa dia? Pasal hidup. Lawa ni maklum pasal hidup. Ni yang maklum duk pakai macam-macam ni. Pak Long nak cium pun tak boleh. Dia tak maklum. Malam-malam timun sebelah, tomato sebelah. Tomato sebelah, timun sebelah. Masa dia nak lena, penuh. Dia mungkin hijau tinggal sekerat-sekerat lagi dia ke darah tengah duk lena. Tu nak lena. Sebab tu Pak Long syukurlah kalau bini tak lawa. Nak buat benda tanpa melawa, nak cium pun tak boleh. Tu dia tak kira pakai kertas kerak putih dia lagi tu. Dia nak lena dia pakai. Kita lena awal, letih. Kita lena lu ke sebelah, dia sebelah tengah dia pergi bos kertas kerak. Itu dia duduk atas kata dia pun terlena. Kita akan ngeji mana? Tengah malam kena mangkit nak ngeji. Mangkit tengok terkejut lagu tu. Kena serangan jantung terus. Sebab tu syukurlah Pak Long bini kita tak apa lawa. No Mak Long no. Dia Mak Long tu tak apa nak lawa sangat, syukurlah Pak Long boleh nak lena cium. Tak ada dia nak pakai timun sekerat. Sebab tu kadang-kadang kita tak tengok kelebihan, duk kerja tengok kekurangannya. Nak buat apa lawa Pak Long nak cium pun tak boleh. Allah. Ni macam Mak Long ni relax. Tak ada make up teruk sangat, boboh sikit-sikit. Syukur bini kita gemuk, dia rajin masak, kita boleh makan. Syukur mangkit pagi makan lain, tengah hari makan lain. Lepas tu bini kita pun bulat macam tunggil Petronas tu habis lah. Syukur. Bulat macam tunggil Petronas bini kita. Raya hari tu pula pakai tema pula warna hijau, sampai tak tahu mana tunggil mana dia. Syukur. Bulat. Tuan-tuan buat pergi shopping mall pun senang. Buat pergi shopping mall pun senang. Kita duduk atas kursi duduk tunggu. Tanya anak, mana mak tak main lagi? Anak kata, abah nampak tak orang duduk mengelak-mengelak tu, mak nak lalu dia kata. Tuan-tuan tak nak tengok kelebihan, duduk tengok kekurangan.
Syukur maklum syukur. Hafal Quran. Dah hafal nak kena buat apa dah ustaz? Yang ke berapa? Baca, belajar, baca, hafal. Yang keempat, kena bagi faham. Quran ni tuan-tuan Allah Ta'ala turun. Dia bukan takat untuk kita hafal. Kena faham. Nombor 5, kena beramal. Nombor 6, kena ajak orang cintakan Quran. Tu hak kita dengan Al-Quran yang kita kena tunai. Saya ulang balik. Hak kita dengan Quran apa dia? Yang pertama, kena belajar. Yang kedua, kena baca. Yang ketiga, kena hafal. Yang keempat, kena faham. Yang kelima, kena beramal. Yang keenam, kena ajak orang cintakan Al-Quran. Apa dia tu ustaz? Ini hak yang kita kena tunaikan dengan Al-Quran. Tu yang pertama tuan-tuan. Nak jadi mukmin yang kamil, yang sejati, yang sempurna, tuan-tuan kena berdampinglah dengan Al-Quran. Yang kedua ustaz, sambung pada pertemuan-pertemuan akan datang. Cukup dekat ni dulu. 9.30 dah tuan-tuan. Sejam setengah dah kita bersama ni. Tak rasa pun ustaz. Memang tuan-tuan tak rasa. Hak cakap saya. Tuan-tuan dengar memang tak terasa. Duk dia tukar ni kan. Sila tak kanan duk atas kiri, duk bawah. Kiri pula atas kanan duk bawah. Gini makik lagu tahiyat awal. Duk tengok kita lagu tu kan. Saya hak cakap ni dah teruk tuan-tuan ni. Jadi cukup dah dekat tu dululah. Nak ceramah bagi orang apa kena ikut mampuih tuan-tuan ni. Cukup lah. Saya berjanji tadi nak berhenti ke 9 lebih sikit. Ni dah terlajak dah. Saya tahu kalau saya bercakap tuan-tuan boleh dengar lagi. Tapi cukup dekat tu. Pasal saya nak jalan jauh pula. Nak pergi Kuala Lumpur ni. Melawak pun sejam 20 minit jadilah. Dah jadilah tuan-tuan ni. Dia berceramah lama-lama pun dia bid'ah tuan-tuan ni. Lama-lama ni pun bid'ah. Nanti mai pula. Panjang umur mai pula. Saya mula ceramah tahun 2003. Saya mula ceramah tahun 2003. Lah tahun 2022. Berapa belas tahun dah saya ceramah? 19 tahun dah. Saya mula ceramah umur saya 13 tahun. Ada orang kata Ustaz Usam ni mengaku dia ceramah 13 tahun. Duk komen dalam Facebook, tak main jumpa kita. Tak percaya, main jumpa saya. Saya nak bawa tunjuk surah mana saya mula mengajar. Orang mana yang ajak saya pergi mengajar. Saya mengajar dalam surah. Surah mana saya mula mengajar? Umur saya 13. Satu taman perumahan. Sampai lah surah tu ada lagi. Saya mula mengajar surah tu tahun 2003. Umur saya 13 tahun. Tingkatan 1. Lah 2022. Berapa belas tahun dah saya ceramah? 19 tahun dah saya ceramah. Ni baru kali pertama main surah tuan-tuan. Oh. Nak jumpa pula 19 tahun yang akan datang. 19 tahun yang akan datang kita jumpa pula lah. InsyaAllah tuan-tuan lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak surau yang sudi menyebut saya hadir malam ni. Terima kasih ramai-ramai yang main malam ni tuan-tuan. Saya ingat untuk jelutong ni ikut ceramah saya yang pertama. Saya tak nak main ikut ni. Saya tak nak main ikut jelutong ni. Saya tak nak main. Dan saya pun kan tahu jelutong tahu mana. Walaupun saya tahu ahli parlimen dia tu saya kenal. Tapi tempat ni saya tak tahu. No, saya tak komen apa tuan-tuan. Tuan-tuan duk gelak tu. Itu persepsi tuan-tuan. Semua jelutong ni antara yang terkenal lah. Lepas pilihan raya itu ni terkenal. Jadi saya tahu jelutong. Nama jelutong tu tahu. Tapi saya tak tahu jelutong tu tahu mana. Ni baru saya main. Alhamdulillah. Banyak umur. Murah rezeki. Jumpa lagi lah. Apa pun tuan-tuan saya nak abang. Banyak benda yang saya cakap tadi. Saya nak tuan-tuan ambil. Paling tak ada 3 benda. Saya cakap banyak tadi ni. Saya cakap banyak. Paling tak ada malam ni. Sangkut 3 benda jadi Mak Long dah. Lagi Mak Long nak balik cerita kat Pak Long nak cerita apa kalau Pak Long tanya? Pak Long nak balik cerita apa? Mak Long tak main malam ni. Jadi, Ustaz cerita apa bang? Banyak benda. Tu tanda-tanda dia tak ingat. Banyak benda. Tak dia kata apa yang banyak benda tu bang? Jelas elok dia dah abang.
Dak, dia cerita apa bang? Orang muda cakap pun derai kuai lah. Dak, apa dia abang? Dia cerita aku pun tak tahu dia kata apa banyak benda. Sejam setengah ni jam dia tu. Maklong nak balik cerita apa kat Pak Long ni? Pak Long tak main malam ni bab period. Maklong yang main. Maklong nak balik cerita apa kat dia? Sekurang-kurangnya 3 benda saya abang dah. Yang pertama, kita nak jadi orang yang beriman, kena beriman kepada Allah dengan Al-Quran, beriman dekat Nabi dengan hadis. Benda yang Allah suruh buat, kena buat. Benda yang Allah Ta'ala larang kita buat, kena tinggal. Benda hak Nabi suruh kita buat, kita buat. Benda hak Nabi suruh kita larang, kita tinggal. Boleh? Antaranya yang saya habaq tadi apa dia? 2. Allah ajak kita dalam dunia ni, satu benda yang kita tengok, kena dengar, baru boleh ulas, baru boleh buat keputusan. Benda yang kita dengar, kena tengok, baru boleh buat ulasan. Boleh? Ni perangai orang beriman. Yang ketiga, saya habaq tadi apa dia maklum? Nak jadi orang beriman yang sempurna ni apa dia? Yang pertama, kena berdamping dengan Al-Quran. Tu baru saya habaq satu. Habis tak ada 3 benda ni dapat buat balik pun jadilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, merahmati, serta mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya nak tangguh, tuan-tuan, ada 2 benda yang saya nak umum. Pertama, sekali tuan-tuan habis semayang apa semua, silalah siapa boleh jadi imam. Saya nak pergi ambil yang semayang, saya nak jamak kat belakang. Kan jamak. Sebut-sebut. Dah agak saya pergi ceramah di Sungai Dua dulu ni. Satu abang tu dia telefon saya duduk dalam perjalanan. Ustaz dah underwear. Tak ada underwear. Saya kata abang, underwear seluar dalam. Dalam perjalanan on the way. Dah underwear. Dia tak ubah kat underwear tu. Saya kata dah underwear dah. Pergi ustaz sampai masjid, pergi ustaz jimak siap-siap, lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata jamak abang oi, bukan jimak, jamak. Hang cakap pun tak apa nak betul kan. Saya nak jamak kat belakang sekali ni. Habis semayang insya-Allah kita tuan tengok dah. Dekat pintu-pintu keluar sebelah muslimin dan sebelah muslimat ada tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Depa akan letak dekat pintu-pintu keluar tu. Tabung tu untuk apa ustaz? Untuk menerima sumbangan, bukan untuk tuan-tuan tatap dan lihat. Ada orang ni tengok ni tabung tu harap dia tak bohong kan. Untuk apa ustaz dalam tabung tu? 2 benda. Yang pertama saya nak abang kat tuan-tuan, dalam tabung tu tuan-tuan boleh niatlah sedekah, infak, zakat. Yang pertama untuk dana pendidikan Yayasan Ar-Riyadah. Dana pendidikan ni ustaz duk buat apa ustaz? Kami duduk buat yang pertama tuan-tuan untuk kita membiaya pengajian-pengajian pelajar-pelajar tahfiz. Ada anak-anak yatim, ada fakir miskin yang duk mengaji tu. Yang mana yatim saya bagi percuma terus. Orang susah kita bagi percuma terus tuan-tuan. Saya dah buat benda ni tuan-tuan ni dah masuk tahun yang ke-10 dah. Kita duduk belia. Yang kedua, dalam tabung tu tuan-tuan, dana pendidikan ni juga kita gunakan untuk apa dia? Kita membantu ada beberapa 4 buah pusat pengajian tahfiz yang agak daif. Gaji guru sangkut, tak boleh bayar. Makanan pelajar tak boleh bayar. Hutang dekat kedai, kita biaya. Di tuan-tuan malam ni ada lebih-lebih sikit bubuh lah. Budak-budak ni dia bukan buat untuk apa-apa. Dia duk mengajar Quran. Agak-agak kalau kita bantu mereka ni ada pahala ke tak agak-agak? Sebab tu Nabi kata, as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun min Allah. Ada orang duk main minta ke derma untuk buat kebajikan, infak ni Pak Long. Itu hadiah daripada Allah untuk kita. Malam ni Allah Ta'ala nak bagi hadiah, tuan-tuan nak terima, tak mau terima pun tak apa. Yang kedua, tabung tu juga untuk tabung kebajikan. Tadi pendidikan dan kebajikan. Kebajikan ni kita buat apa? Yang pertama, tuan-tuan, kita duk jaga pesakit-pesakit kronik. Siabak betul kat tuan-tuan. Yang tuan-tuan duk bagi saya main ceramah masjid Nur Surah ni apa semua.
Demi Allah, saya nak abang, semua saya bubuh dalam tabung tu. Bukan saya minta kat tuan-tuan ya. Saya, banyak mana orang bayar ceramah tu, banyak tu lah masuk dalam tabung tu. Tuan-tuan tanya staff saya. Kalau saya nak menipu, mereka duk dengar dia dua. Betul lah saya buat, saya tak nak makan duit ceramah ni. Sebab saya tak mau duk cakap dekat orang, tapi saya tak buat. Banyak mana tuan-tuan bayar macam tu. Ada tempat saya pergi ceramah, dia bayar 3,000. 3,000 macam tu. 2,000. 2,000 macam tu. Ustaz bisa dapat ceramah, satu ceramah paling banyak ustaz dapat berapa? Takat saya hidup lah, satu ceramah saya bisa dapat 20,000 ringgit. Satu ceramah, saya dapat bayaran 20,000 ringgit. Di mana ustaz? Di Brunei. Convert duit Malaysia, satu ceramah 20,000 ringgit masuk dalam tabung tu. Sebab saya niat dengan Allah. Saya dah niat dengan Allah. Menyakang juga tu. Nak bagi 20 ringgit dalam tabung, menyakang. Allah faham kot yang ni banyak sangat. Dah. Selalu duk bagi 500, 1,000, 2,000 tu biasalah. 20,000 tuan. Satu ceramah 20,000. Sebab tu orang duk kata ustaz-ustaz pakai kereta besar duk balas duit tabung dengan Allah. Miskin sangat tuduhan tu tuan-tuan. Miskin sangat tuduhan tu. Nak balas duit derma apa? Duit kita masuk tambah dalam tu. Tak cukup tuan-tuan oi. Kita nak jaga pesakit-pesakit kronik. Macam-macam lah saya nak cerita kat tuan-tuan kalau pesakit-pesakit kronik ni. Macam-macam lah. Saya bisa jumpa orang tuan-tuan. Susah ni. Dia cerita dalam 4-5 tahun lepas. Suami dia meninggal. Aksiden. Dia tinggal dengan 2 orang anak. Saya pergi ceramah kat satu tempat tu, dia kata tang tu ada murtad. Saya pergi tengok malam tu tuan-tuan. Susah sampai murtad. Hak ni yang kita duk guna tuan-tuan. Saya nak ajak diri saya nak ajak tuan-tuan. Siapa hak nak bersama malam ni? Bubuh dalam tabung tu. Tuan-tuan tahu semua dah kelebihan bersedekah ni, apa tunggu nak buat. Malam ni depan mata tuan-tuan, silakan. Yang kedua dekat kereta saya sana tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat kereta sana, telefon unuk pada depan ni. Ada saya bawa produk Top Coco yang tuan-tuan tahulah produk ni diasaskan oleh saya sendiri. Produk minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan istimewa sabuk dia diterapi oleh ulama. Kita bukan nak jual ayat Quran tak. Kita habaq tu pasal apa tuan-tuan? Tanggungjawab kita dengan Allah. Sabuk tu memang kita baca ayat-ayat syifa. Ulama baca ayat-ayat syifa. Tuan-tuan guru baca. Sebab apa yang kita kena habaq? Tuan-tuan kalau tahu tuan-tuan beli benda tu dibaca ayat-ayat suci Quran. Tuan-tuan nak langkah ke tak? Nak tu kita habaq. Yang tu bukan kita nak perdagangkan Quran. Ada orang kata ni dia jual ayat Quran. Kalau tak habaq kami berdosa. Sebab apa yang pergi baca tu dah tahu dia apa? Sebab kita nak berkat ayat-ayat Quran. Siapa hak minum ada penyakit sembuh. Tuan-tuan ada tak masalah sihir, santau apa semua ni? Ada ustaz. Amalkan, insya-Allah berkat ayat suci Al-Quran Allah sembuhkan. Ada anak-anak ni lembab otak. Ada ustaz, dia apa pun tak ingat apa? Amalkan. Saya bela budak-budak tahfiz, saya tahu lah, saya duk bagi depa minum. Ada tak tuan-tuan masalah anak-anak ketegak? Ada ustaz, amalkan. Tuan-tuan ni hak yang nak anti nyanyuk, nak jaga tak mau bagi nyanyuk, amalkan. Ada seorang dekat dengan pedang tuan-tuan, aksiden kepala terempas dekat tak 3 bulan hilang ingatan. Ni saya bercakap dalam surah, demi Allah. Anak dia amal lebih kurang 3 bulan, tiap-tiap hari bagi dia minum, dengan izin Allah ingatan tu balik. Amalkan Pak Long hak jenis tak tahu penyakit apa, duk menapas menyawa politik. Kan buat kerja apa kot dia pergi menajak ke menyapu dah. Duk menyawa atas kursi, bini dia kata jom bang pergi cari ikan, hampir aku letih. Bukan dia buat apa pun. Amalkan. Ustaz, orang kencing manis boleh minum tak? Boleh. Hak kencing kawan tak boleh. Cuma saya abang dia guna gula putih. Lepas tu nak buat macam mana ustaz? Dia bukan ubat tuan-tuan, dia minuman coklat macam Milo apa semua tu. Tuan-tuan kurangkanlah sukatan bancuh tu. Sebab tuan-tuan tahu tuan-tuan manis dah. InsyaAllah bulan depan dia akan keluar yang gula stevia punya. Dia yang tugat tapi dia guna gula stevia. Boleh lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu khasiat gula stevia apa semua tu kan. Yang ni gula putih.
Kencing manis boleh tak? Boleh. Kurangkan dia punya sukatan tu sikit. Kalau rasa manis, kurangkan sikit. Harga dia berapa? Sekilo RM22. Setengah kilo RM12. Yang satu bungkus ada 20 bungkus kecil, RM22. InsyaAllah di luar sana. Ni saya habak, saya siap ni pasal apa? Senang. Kalau tak ada duit, berhutang kawan. Jangan berhutang saya, berhutang kawan. InsyaAllah, tuan-tuan. Wallahualam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pihak pengurusan surau yang sudi menyebut saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.